Pernah Nabi berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar, "Ausani khalili sab'un." Kekasihku Nabi Muhammad pernah berwasiat pada aku 7 perkara. Pertama, bihubbil masakin wa an adwa minhum. Nombor 1 yang dipesan, cintailah orang miskin dan kau kena dekat dengan mereka. Ini nombor 1 Nabi pesan pada dia. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Hidup kena selalu pandang orang yang lebih susah daripada kita. Jangan pandang orang yang lebih senang daripada kita. Jangan tuan-tuan menengok TikTok selalu tengok video orang kaya-kaya. Letih, kena tengok video orang miskin baru tahu syukur nikmat. Orang kaya memang semua benda dia nak tunjuk. Baju lawa, kereta lawa, syagabong, deng-deng-deng, deng-deng-deng, syagabong, deng-deng-deng, deng-deng-deng. Dia memang dia suka tunjuk kekayaan dia. Kita pun terliur bila lah aku nak kaya macam dia. Cuba tengok orang miskin, anak yatim yang mak dah meninggal pun, oh kita akan rasa syukur. Yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani. 3, kata Abu Dzar, Nabi pesan pada aku, sambunglah silaturahim dengan orang yang benci pada aku. Tuan-tuan, sambung silaturahim dengan orang yang memang sayang, suka kita, itu biasa. Macam dalam WhatsApp group, kita ada grup alumni sekolah, memang semua tu kawan kita. Seminggu sekali buat perjumpaan kayuh basikal misalnya. Wah, kita pun, wah, tengok aku jaga silaturahim, masuk surga aku ni. Memang lah. Tapi engkau jaga silaturahim dengan orang yang memang kawan kau. Nabi kata silaturahim yang terbaik, kau sambung silaturahim dengan orang yang tak suka engkau. Orang yang menyampah kat kita, beri salam tak jawab, Assalamualaikum dia buat pekak, ulu tangan dia buat bodoh. Orang ni kita usaha buat baik, orang ni first class punya silaturahim. Baik dengan orang yang memang baik dengan kita tu biasa, tapi baik dengan orang yang menyampah kat kita, itu luar biasa. Yang keempat, wa an ukthira min la haula wala quwwata illa billah. Nabi pesan pada aku banyakkan membaca hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima, Nabi pesan wa an atakallam bi murbi haqq. Nabi pesan berkatalah yang benar walaupun benda tu pahit untuk kita terima. Yang keenam, wala ta'khuzni fillahi laumatal laim. Jangan pedulikan kecaman orang kalau engkau berada pada jalan yang benar. Dan yang ketujuh, wa an la as'alan nas syai'a. Jangan termakan budi dengan orang. Sekali kau termakan budi, tergadai bodi, habislah. Dia ungkit segala pertolongan kita. Kadang surau masjid pun sama. Ini contoh saja ya. Ada setengah masjid surau adalah dapat banner baru. Yang mengusahakan tu adalah orang tertentu, individu, datuk tertentu, tan sri tertentu. Bila masjid dah siap, surau dah siap, dia punya ungkit tuan-tuan sampai cucu. Ini kalau bukan atuk aku buat, kau tak merasa ada surau tau. Ni malas makan budi ni, kita jadi tergadai habis maruah. Jadi payah nak dapat kalau terlalu termakan budi. Kita doa kepada Allah, moga kita tak termakan budi yang melampau sangatlah. Terhutang budi itu biasa, orang buat baik pada kita. Tapi kalau dah termakan budi, habis. Sebab itu Nabi pesan pada Abu Dzar, la as'alanna syai'a. Kau jangan meminta-minta kepada orang sampai engkau terpaksa macam mengemis nak makan budi dia. Jangan, kata Nabi. Sebab itu Nabi, saya tak ulas semula, Nabi sangat mengambil perhatian, cintailah orang miskin, hubbul masakin wa an adnuwa minhum, dan dekatilah mereka. Sambung balik, apakah yang Allah Ta'ala pesan lagi pada kita? Wajarizil qurba, buatlah baik kepada jiran-jiran yang ada hubungan saudara. Tuan-tuan duduk di perumahan sini, ada jiran kita yang dia saudara kita. Yang keenam, waljaril junub, ada buat baik kepada jiran yang bukan saudara. Golongan yang ketujuh, wasahibi bil jambi, buat baik dengan orang yang sahib bil jambi. Ini ada tafsiran berbeza para ulama. Kata Ibn Abbas, sahibu bil jambi ni orang yang lemah yang sedang belajar berguru dengan kita. Budak-budak baru nak belajar, jangan keras sangat. Bukan budak-budak je lah, kalau orang pencen pun baru nak belajar Quran, penat mengajar tuan-tuan. Nak empuk kan dah tua. Kalau budak-budak tu tonyongkan kepala ke. Semalam ajar, hari ni tak ingat lagi, marah ke kadang-kadang.
Ini confirm kita tak azal terus je Jabat Agama Pulau Saman tu jawab kan azal minta izin teruskan ceramah. Biasa kita break sekejap pula tu. Cuak pula rasa takut kena marah orang. Ustaz ni tak berhenti pula azan. Nah, kita teruskan je lah. Ibn Abbas mengatakan Sahib bil Jambi ini adalah orang yang lemah yang sedang belajar dengan kita. Kadang kita kalau mengajar orang, tuan-tuan, kita sakit, kita jadi nak marah ada. Terutama orang kita dah ajar 2-3 kali salah lagi, marah kita. Saya ada kawan seorang dia mengajar Quran. Dia mengajar Quran untuk orang dewasa. Dia kata pening Syekh mengajar orang dewasa ni. Dia kata anak murid lu semua orang pencen. Tapi orang pencen bukan orang biasa-biasa, orang jenis pegawai tinggi kerajaan. Dia jenis pencen jusasi grade 54. Dia punya angin satu badan. Dia rasa dia panggil post power syndrome kan, dia masih lagi rasa ada kuasa. Jadi dia punya angin tu lain lah dia kata. Dia ajar satu orang datuk tu. Datuk tu pangkat besar lah, Negeri Pahang dulu. Ajar. Baguslah dia nak belajar Quran. Orang lain pencen main golf, tak baca Quran. Dia nak belajar walaupun start daripada mula. Baca. Yelah, tapi lah dah umur 60 orang lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Ustaz? Saya baca Ustaz? Betul Datuk. Dia buat macam suara agung lah. Almari. Kawan saya kata, minta maaf Datuk, ni bukan almari, ni saya dah ajar 3 kali dah ni. Lah bukan almari, apa benda? Alif Lam Mim Ra. Oh, bukan almari? Bukan. Dia kata ini dia ayat ni keliru. Sepatutnya dia kena asingkan Alif Lam Mim Ra, baru orang boleh baca elok. Bila dia sambung, orang dia ingat ni suara agung punya notis ke, boleh minit, boleh ubah-ubah ayat Quran ni. Dia boleh petikai, bukanlah petikai, banyak cakap tu lah. Kata aku rasa nak ambil rehat, nak ketuk kepala kung gini. Banyak ingat petikai orang baca tegur tu, betul kan je lah. Baca balik, lusa salah lagi. Apa geram betul. Kalau ajar budak-budak lain. Tapi tu bila kita tengok, oh Allah Ta'ala pesan wasahibi bil jambi, buat baik, jangan garang-garang sangat, sabar. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Namanya sabar. Sabar. Ajar sajalah, esok dia dapat beramal, kita jadi dapat pahala mudah-mudahan. Kata Imam Qatadah, yang dimaksudkan sebagai sahibi bil jambi, orang yang teman dalam perjalanan. Contoh, tuan-tuan pergi ke Mekah buat haji, kita naik KT3 Maktab 80 contoh. Semua orang dalam KT3 tu kita asal tak kenal, tapi sebab kita dah travel 10 jam sampai ke Madinah, kita dah berkawan, naik bas pergi ke Mekah, dah jadi kawan, duduk 40 hari lebih. Walaupun kita kenal dia baru sebulan lebih, tapi mereka juga masuk dalam kategori sahibi bil jambi, yang kita dituntut oleh Allah untuk buat baik pada mereka. Kawan-kawan alumni haji kita itu kena buat baik. Dan yang ke-8, wabnis sabil, anak rantau, anak dagang. Macam kita duduk Selangor, ramai rakan-rakan kita daripada negeri lain cari rezeki di bumi Selangor. Jadi dia duduk di sini, orang Terengganu, orang Pahang, orang Perak, orang Kedah, orang Johor. Ahlan wa sahlan wa marhaba, kita Selangor negeri besar, silakan duduk, tak ada masalah, dan kita buat baik pada mereka. Daripada 8 golongan ini, kalau tuan-tuan perasan, 2 daripadanya adalah jiran. Begitu mustahaknya jiran. Itu sebab kita sebut jiran ini adalah wasiat terpenting dalam Islam, tapi jarang kita cakna ataupun ambil perhatian. Jiran ini adalah saksi kebaikan kita dan juga adalah saksi keburukan kita. Sebab itu kalau nak tahu orang tu baik ataupun tidak, tanya jiran dia je. Jiran adalah saksi paling dekat. Sehingga dalam hadis Nabi pernah sebut, idza qala jiranuka qad ahsanta faqad ahsanta, wa idza qalu innaka qad asata faqad asata. Kalau jiran kau mengatakan kau baik, maka baiklah kau. Tapi kalau jiran-jiran kau mengatakan kau tak baik, memang kau tak baik, kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.
Apa sebab? Kita pun tahu jiran yang paling tahu perangai kita dan keluarga kita. Menjerit macam King Kong, wah, satu lorong dengar. Oh, kalau dalam Instagram gini, ambil gambar gini, Budiman je nampak hebat. Jiran je tahu menjerit, dia satu keluarga sama je. Isteri menjerit, anak menjerit. Jiran je tahu perangai kita. Tapi kalau kita baik, jiran tahu, oh bagus dengan orang sebelah, 4:30 buka lampu pagi lah, isteri bangun, kita semayang malam agak setiap pagi, bagus, selalu dengar Quran. Dia punya suami azan je surau, kalau cik dengar bunyi motor, jiran saya lah tu. Bilal tak sampai, dia sampai. Bilal, imam tak sampai, dia sampai dulu. Orang puji, mana baik betul lah. Sebab itu jiran ni dia adalah saksi kebaikan kita, kata Nabi. Kena jaga mereka ni. Dan jiran, dia kedudukan dia tinggi dalam Islam sebab dia pengganti saudara mara kita. Asah di batu si tanduk rosa, rosanya mati dilanggar kereta. Jiran membantu tak kira masa, merekalah pengganti keluarga kita. Batu geliga, batu permata diikat dengan emas suasa. Jiran tetangga, saudara kita, layanlah dengan beramah mesra. Gerimis bercucuran, hujan tak lebat, gugur bertaburan, si bunga langsat. Hidup berjiran perlu muafakat, kerana jiran adalah orang terdekat. Dia yang tahu rahsia kita. Jangan tuan-tuan yang jenis ngisap rokok, sorok-sorok, isteri mungkin tak tahu, jiran tahu. Sebab jiran pun menyorok-nyorok isap rokok juga. Dia luar, dia kan ada geng rupanya. Takut bini punya geng semua duduk luar pagar, belakang dapur, bu. Jirannya tahu perangai kita. Ustaz tu kau suruh pelik, aku nampak. Dia yang tahu rahsia kita. Jadi buatlah baik dengan orang yang simpan rahsia kita. Kena dia buat novel, mati kita. Siapa jiran? Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadir jilid yang pertama, dia mengatakan, kalau ikut uraian salafus salih, jiran ni ada berapa kategori. Kalau ikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jiran ni adalah siapa saja yang mendengar azan dan qamat daripada surau qaryah kita, maka itulah radius jiran kita. Maka tuan-tuan yang duduk di taman ini, surau Al-Ansar ni, jauh mana radius dia punya azan. Selagi radius suara tu boleh disampaikan, maka sampai ke sanalah jiran tuan-tuan sekalian. Dan dalam tafsir Qurtubi jilid yang kelima mengatakan, ini riwayat yang popular daripada Aisyah, jiran ini adalah 40 rumah sekeliling kita. Keliling maknanya depan, belakang, kiri, kanan. Kalau duduk Kuala Lumpur, atas, bawah, mana rumah tinggi. Dalam Fathul Bari pula, dia memberi perincian lagi mana bab jiran ini mustahak. Dalam Fathul Bari jilid 10 diberi pula perhatian, perincian manakah jiran yang perlu mendapat prioriti daripada kita. Dia jiran ni, dia ada dia punya prioriti juga, seniority, kekananan dia ada juga. Pertama sekali yang prioriti kita kena bantu adalah jiran yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Jiran ni dia duduk ranking pertama. Kalau kita nak hantar lauk, hantar oleh-oleh apa semua, ini ranking pertama. Mana kalau tuan-tuan baru balik pada bercuti di Jakarta, orang semua tahu tuan-tuan satu keluarga pergi Jakarta, Bandung, balik nak bagi oleh-oleh, kena bagi yang dekat dulu. Jangan cross 3 lorong bagi jiran sana. Something wrong lah. Macam mana kau boleh cross lorong? Senioritinya adalah di sebelah. Yang kedua, prioritinya adalah jiran yang ada hubungan darah kita. Dia jiran, dia juga saudara, sepupu, ipar, apa lagi, pak saudara mungkin. Semuanya saudara-saudara lah, duduk saudara. Ramainya sepupu lah. Kalau dah 3 pupu tu jauh sangat dah, kupu-kupu ni jauh sangat dah. Kalau sepupu tu kuat lagi. Yang ketiga, kalau menduduki prioriti kita adalah orang-orang alim ataupun orang yang ada kelebihan. Contohnya orang pandai urut, kena tuan-tuan kena bodek lebih, dia pandai urut.
dia pegang belakang kita, terus gitu. Itu kena buat baik orang macam ni. Macam tuan-tuan dengar ceramah duduk sila lama, sakit belakang, aduh surau tak ada kursi lipat pula dah. Kalau ada boleh menyala, balik sakit belakang. Kebetulan jiran macam ni, pegang je terus, cari dia terus. Kita seronok berjiran dengan orang yang pandai-pandai ni. Dengan mereka ni kita kena bagi priority sikit. Kemudian siapa lagi? Jiran orang yang soleh dan orang kuat ibadat, soleh dan abid. Itu priority kita. Kemudian barulah kita pergi kepada jiran yang fasik dan ahli maksiat. Yang geng kuat maksiat pun kita kena jaga. Walaupun mereka tak pergi surau, hoha-hoha, tak tutup aurat, hang sana, hang sini, dia tetap jiran kita, kena buat baik. Tapi kalau hantar oleh-oleh, dia duduk ranking nombor 5 selepas orang lain. Jangan hantar dia dulu, tak betul. Hantar yang ada priority. Dan yang terakhir sekali, jiran non-Muslim tetap mendapat hak daripada kita.